Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada pengenalan kayak. Kayak ialah penggunaan untuk bergerak merentasi air. Perbezaan kayak dan kanu hanyalah dari sudut tempat kedudukan pendayung dan bilangan bilah dayung. Kayak dan kanu ini berasaskan teknik dayungan dan bantuan tenaga alam. Sejak awal 1960-an lagi, angka kematian akibat berkayak sangat rendah oleh kerana langkah-langkah keselamatan yang ketat perlu dipatuhi. Sejarah perkembangan kayak. Masyarakat dahulu telah menggunakan kayu hutan tropika untuk membuat kenderaan air yang dikenali sebagai kanu dugot. Di Malaysia, mereka menggunakan kolek, perahu dan sampan. Di Eropah pula, mereka membina kerangka kanu daripada kayu, manakala dindingnya pula menggunakan kulit kayu birch. Ianya dinamakan sebagai kanu Canadian. Penghuni Arktik pula, mereka membina kerangka kanu dari kayu atau tulang binatang dan disaluti dengan kulit binatang dan dikenali sebagai kayak Eskimo. Sejarah perkembangan kayak moden. John McGregor adalah titik permulaan perkembangan dalam bidang sukan, kesenggangan dan pendidikan dikenali sebagai bapa kayak moden. Pada tahun 1865, beliau telah mencipta sebuah kayak moden yang dinamakan Rob Roy. Kelab kanu pertama di dunia telah ditubuhkan di Twickenham, England pada tahun 1866. Persatuan Kanu British telah ditubuhkan pada tahun 1887, mempunyai peranan penting dalam memperkenalkan aktiviti kayak di seluruh dunia. Paulata dari Australia telah memperkenalkan teknik gulingan yang dinamakan Eskimo Roll, tujuan untuk membetulkan semula kayak yang terbalik tanpa perlu keluar darinya. Pada tahun 1936, acara pecut telah dipertandingkan secara rasmi di Sukan Olimpik. Pada tahun 1949, kejohanan slalom dunia diancurkan di Geneva. Pada tahun 60-an, perkembangan pertandingan sukan kayak seperti kanu polo, surfing, acara menuruni jeram hingga acara rodeo telah diadakan dan berkembang. Perkembangan kayak di Malaysia pula, antara kanu yang awal digunakan ialah sampan kotak, perahu dan kolek. Pada tahun 1970, aktiviti tumpuan di Pulau Pinang ialah ekspedisi dan pertandingan. Pada tahun 1980, Penang Canoe dan Recreation Club telah ditubuhkan. Ianya kelab kanu pertama di Malaysia. Pada tahun 1998, telah tercatat dalam sejarah negara buat pertama kalinya, dua anak Malaysia berjaya mengelilingi Malaysia menggunakan kayak solo, pengembaraan sejauh 1864 km dalam masa ataupun dalam tempoh 63 hari. Pengkayak solo Malaysia. Yang pertama adalah Nazri bin Mustafa dari Tumpak Kelantan hingga Langkawi pada tahun 2014. Yang ketiga adalah Mansur Omar. Ekspedisinya bermula dari Kuala Terengganu sehingga ke Mamai pada tahun 2017. Yang ketiga adalah Encik Murad bin Muhammad Kasim. Telah diiktiraf Malaysia Book of Record berkayak secara solo sejauh 350.92 km dari Benting Beras Basah, Bagan Datuk dan berakhir di Tasik Banding pada tahun 2015. Okey, kategori kayak ada 3, sea kayak ataupun kayak laut, white water kayak, ketiga kayak luncur ombak atau surf skis. Sea kayak direka khusus untuk aktiviti kembara sama ada untuk satu atau dua jurumudi dengan reka bentuk permukaan dan saiz bersesuaian dengan keadaan persekitaran. Okey, white water kayak menggabungkan teknologi rekaan bot yang menekankan aspek ketahanan sebagaimana kayak jenis slalom yang tahan lasak. Ketiga, kayak luncur ombak atau surf skis direka khusus lebih kecil dan memanjang yang sesuai untuk aktiviti membelah ombak dan aktiviti menyelamat di kawasan berombak. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis kayak pula. Ada 3 iaitu Mendesta berbentuk V, Autosport berbentuk U, Slalom berbentuk O. Mendesta berbentuk V, ianya adalah bahagian bawah berbentuk V bertujuan untuk memudahkan memotong air dan bergerak dengan laju pada garis atau lintasan lurus. Dengan menggunakan perahu jenis ini, ia memerlukan keseimbangan yang tinggi dan perahu jenis ini digunakan dalam pertandingan. Kedua adalah Autosport yang berbentuk U ataupun rata. Perahu jenis ini stabil untuk semua kegiatan air dan sangat memadai bagi mereka yang baru bermula dalam olahraga dayung. Ini disebabkan oleh permukaan bawahnya yang rata. Pergerakannya juga agak lambat sehingga mudah memindahkan haluan depan. Okey, ketiga adalah slalom. Okey, bawah dia berbentuk O ataupun bulat.
Okey, perahu jenis ini selalu digunakan di arus deras, bentuknya memudahkan untuk melakukan teknik Eskimo roll. Kayak slalom digunakan dalam keadaan arus yang selok-belok. Kayak ini berbentuk pendek di hadapan dan panjang serta lebih kembun di bahagian belakang. Panjang kayak ini ialah 6 meter dan berbentuk tajam di bahagian hadapan. Okey, demikian kayak ini memiliki kelajuan dan kestabilan yang tinggi. Okey, itu saja. Seterusnya kita pergi pula kepada teknik asas dayungan. Terdapat 7 teknik asas dayungan yang perlu ada kepada seorang yang ingin berkayak. Yang pertama ialah dayungan ke hadapan, iaitu forward stroke. Dayungan ini terdapat 4 teknik, iaitu yang pertama firming. Badan perlu bengkok sikit ke hadapan, manakala torso kanan digerakkan ke hadapan. Jangkau mata dayung ke hadapan sejauh mana yang boleh, manakala tangan kiri pula dibengkokkan separas bahu. Teknik yang kedua ialah catch, iaitu jangkau sejauh mungkin dan benamkan mata dayung di dalam air. Teknik yang ketiga ialah pull ataupun draw, iaitu gerakkan torso kanan ke belakang dan tangan kanan tarik mata dayung ke belakang, manakala tarik pendayung sampai ke sisi pinggang. Dan teknik yang terakhir ialah exit, iaitu keluarkan mata dayung dan air, pergelangan tangan kanan putar batang pendayung ke atas agar menghadap air, manakala masukkan pula mata dayung kiri ke dalam air dan menolak air itu sehingga ke hadapan. Dan dayungan kedua ialah dayungan ke belakang, iaitu backward stroke. Teknik dia ialah catch, iaitu pusingkan torso kanan ke arah stern, jangkau sejauh mungkin dan benamkan mata dayung ke dalam air. Dan teknik yang kedua ialah push and exit, tolak mata dayung ke hadapan, bahagian kiri dan kanan secara berulang sehingga ia bergerak ke arah ke belakang. Teknik yang ketiga ialah berhenti. Kayak yang bergerak ke hadapan, iaitu dayungan mengundur yang pantas. Kayak yang bergerak ke belakang, dayungan yang ke hadapan yang pantas. Ini untuk teknik yang berhenti. Seterusnya kita pergi kepada dayungan sisi, iaitu draw stroke. Menggerakkan kayak ke sisi dengan mudah untuk merapatkan kayak ke tebing ataupun dipanggil dalam maksud kayak ini rafting. Iaitu teknik dia ialah potong, tegakkan pedayung di sisi starboard, tangan kiri berada di atas separas dahi, manakala tangan kanan pula lurus melintang jauh dari kayak, selari dengan pinggang. Teknik kedua ialah twist, iaitu permukaan mata dayung menghadap starboard kayak. Teknik yang ketiga ialah tarik mata dayung ke dalam air. Tangan kanan tarik mata dayung rapat ke kayak, pusingan mata dayung hendaklah 90 degree untuk potong air. Buat semula awalan teknik ini. Teknik yang terakhir ialah twist. Pusingkan semula badan 45 darjah dan permukaan dayung menghadap sisi kayak. Lakukan dayungan sisi buat kali kedua. Seterusnya ialah dayungan sapuan ke hadapan. Untuk memusingkan dan membetulkan haluan kayak yang tersasar untuk teknik ini. Teknik yang pertama ialah catch, iaitu tangan kiri pegang neck dan kanan pegang tengah-tengah batang dayung. Tangan kanan jangkau ke hadapan sampai mata dayung bersebelahan bow. Teknik yang kedua ialah pull, iaitu benamkan mata dayung ke dalam air, tarik mata dayung ke belakang. Teknik yang ketiga ialah sweep, tangan kanan lurus menarik pendayung sehingga stern, manakala tangan kiri tolak batang pendayung hingga sebelah kanan kayak. Dan yang terakhir ialah exit, iaitu keluarkan mata dayung dari air apabila menghampiri bahagian stern. Seterusnya ialah dayungan sapuan ke belakang ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris backward sweep stroke. Teknik dia ialah berlawan kaedah teknik dayungan yang ke depan. Macam tadilah yang saya terangkan tadi, berlawanan dengan apa dengan apa yang saya terangkan untuk dayungan ke hadapan. Dan yang terakhir ialah gabungan dayungan sapuan. Gabungan teknik dayungan ini ke hadapan dan ke belakang dilakukan berselang-seling. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada peralatan kayak. Nama saya Abdul Azim Wijani. Yang pertama, kita mestilah mengetahui tentang peralatan dan kegunaan sebelum memulakan aktiviti kayak. Iaitu kita mengetahui apakah fungsi peralatan kayak dan bagaimanakah cara untuk menggunakannya. Yang kedua, kita mempersiapkan peralatan kayak yang diperlukan. Iaitu sebelum memulakan ekspedisi kayak, kita menyediakan keperluan untuk melakukan kayak. Yang ketiga, mengetahui akibat yang akan berlaku sekiranya tidak menggunakan peralatan kayak dengan betul. Iaitu, kita perlu mengetahui cara menggunakannya kerana sekiranya berlaku kecemasan, ia akan membantu kita
apabila kita mengetahui cara untuk menggunakan dengan betul. Dan yang terakhir iaitu cara penjagaan peralatan kayak. Ini amat penting kerana setelah menggunakan peralatan kayak, kita mestilah menjaga peralatan tersebut supaya ia boleh digunakan untuk jangka masa yang lama. Sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan keselamatan berkayak. Dalam keselamatan berkayak ini, saya akan terangkan punca-punca keselamatan, langkah-langkah keselamatan, panduan langkah keselamatan, isyarat dan komunikasi dan juga isyarat menggunakan pendayung. Okey, punca-punca keselamatan. Punca utama yang menyebabkan kemalangan kayak ialah tidak mematuhi peraturan, menggunakan peralatan kayak yang tidak sesuai, tidak mengendalikan peralatan kayak dengan betul, menggunakan alatan kayak yang rosak, keadaan yang tidak selamat, memakai pakaian yang tidak sesuai, cuai. Langkah-langkah keselamatan. Pakailah life jacket, buat flow plan, jujur terhadap diri sendiri, fahami keadaan cuaca dan juga arus sungai, jangan berkayak bersendirian bagi golongan yang baru bermula. Okey, panduan langkah keselamatan. Pastikan kit kenderaan dalam keadaan baik, sentiasa memakai jaket keselamatan dengan betul dan pakai jaket yang sesuai dengan saiz tubuh. Pastikan tiada aktiviti yang berlangsung pada waktu dan kawasan yang sama untuk mengelakkan pelanggaran. Dalam kes kecemasan, jangan panik. Jika rakan menghadapi masalah dalam air, dapatkan bantuan segera. Utamakan keselamatan diri terlebih dahulu. Masa lemas memang mudah panik dan akan berpaut pada anda. Jika ingin menyelamatkan masa, hulurkan kayu atau lepaskan tali dan sebagainya. Jika terperangkap dalam arus yang deras, berenang mengikut. Isyarat dan komunikasi. Kemahiran menggunakan pendayung merupakan kemahiran yang penting dalam seseorang yang mana berkecemburuan dalam bidang kayak ini. Kemahiran ini dapat diaplikasikan ketika melakukan aktiviti kayak. Kemahiran isyarat dan juga komunikasi akan menghubungkan kita dan juga rakan kita dengan mudah. Ia akan membantu kita untuk melakukan cara komunikasi dan verbal dengan rakan-rakan pendayung yang lain. Okey, isyarat menggunakan pendayung. Berhenti. Kedua, berakit atau rafting. Ketiga, arah pergerakan. Keempat, kecemasan. Dan yang kelima adalah seterusnya kita kepada teknik dan asas berkayak. Okey, dalam teknik dan asas berkayak ini, saya akan terangkan teknik mengangkat kayak, teknik masuk dalam kayak, teknik duduk dalam kayak, memasang penutup kokpit, strife cover, teknik keluar dari kayak. Okey, teknik mengangkat kayak, kelengkang di pinggang berpasangan. Okey, kelengkang di pinggang berpasangan ini memerlukan dua orang. Pengangkat mestilah berada di bahagian po dan stem serta berlawan arah. Tangan pengangkat mestilah memegang bahagian po dan stem ataupun toggle dengan kemas. Kayak diinjak ke atas dan dikepitkan di pinggang sesuai untuk mengangkat kayak yang dalam jarak yang jauh atau kemudian teknik yang kedua adalah pikulan di bahu berpasangan lah. Teknik ini sama sahaja seperti kelengkang di pinggang. Kedudukan pengangkat mestilah seradi ataupun sama arah. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka berkomunikasi atau mengelakkan kecederaan berlaku sekiranya kayak yang dipikul terjatuh. Teknik ini sesuai untuk mengangkat kayak dalam jarak yang jauh. Jadi ini juga sesuai untuk mengangkat kayak yang ringan ataupun kayak solo. Bahagian tengah kokpit diletakkan pada bahu yang dominan bagi mengekalkan keseimbangan kayak. Mengangkat menggunakan tangan. Mengangkat menggunakan tangan, teknik ini juga memerlukan dua orang untuk mengangkat kayak dengan memegang tunggul dengan tangan di bahagian po dan juga stem dengan kemas. Kaedah ini sesuai untuk mengangkat kayak dalam jarak sangat dekat. Teknik mengangkat kayak kawasan pantai. Letakkan bahagian hadapan kayak di air dan bahagian belakang di atas pasir. Masuk ke dalam kayak. Kemudian lutut menyangga knee brace dan hujung kaki menekan foot race bagi meningkatkan daya imbangan kayak. Lancarkan kayak ke air dengan kedua-dua tangan menolak pasir hingga keseluruhan kayak berada di air. Kawasan air cetek atau separas lutut. Letakkan kayak di atas air. Tangan dominan
tangan dominan memegang pendayung dan diletakkan di sisi kayak. Okey, tangan yang sesuai ketika memegang pendayung dan diletakkan di bahagian luar kokpit. Dalam masa yang sama, luruskan kaki dan sebelah lagi tangan memegang kokpit. Letakkan punggung pada tempat duduk. Pastikan imbangan yang stabil. Angkat sedikit punggung dan masukkan ke dalam kayak dengan segera. Angkat punggung semula dan masukkan ke dalam. Okey, kawasan air dalam. Letakkan pendayung ke dalam kokpit. Pegang bahagian skru dengan kedua tangan. Lonjakkan bahagian abdominal badan ke bahagian stern. Kangkangkan kaki ketika kedua-dua kaki mengepit bahagian stern dan meniarap di atas bahagian aft. Capai kokpit dengan kedua-dua tangan dan tarik ke arahnya. Keluarkan pendayung dan pemegang ke dalam kokpit manakala kedua-dua kaki masih lagi di luar menghala ke hadapan kayak. Pastikan dan kekalkan keseimbangan dan bawa kedua kaki masuk ke dalam kokpit. Perpasangan. Sternman memegang kayak dan mengimbanginya. Pendayung diletakkan di bahagian kokpit belakang. Bowman, masuk dulu. Bowman keluarkan pendayung dari kokpit dan bertugas mengimbangi kayak pula. Sternman melancarkan kayak dan masuk kayak. Okey, kemudian teknik duduk dalam kayak. Okey, tempat duduk. Punggung seharusnya berada di atas bahagian tengah tempat duduk. Pastikan tempat duduk sesuai dengan saiz punggung bagi mengelakkan ketidakseimbangan kayak. Duduk dengan menyangga lutut pada knee brace, mengekalkan keseimbangan dan juga menggerakkan pendayung terkeluar dengan mudah sekiranya kayak terbalik. Hujung kaki, bahagian tengah tapak kaki harus diletakkan pada footrest. Mendapatkan daya sokongan dari setiap bahagian badan semasa mendayung dan menggelakkan badan mengeluncur ke hadapan apabila kayak terhentak dengan kuat. Kedudukan badan. Badan mestilah tegak seperti duduk di atas kerusi. Pastikan kedudukan membolehkan anda bergerak dengan selesa ke hadapan belakang sisi dan juga memusing tanpa hilang imbangan. Jangan sandar ke bahagian kokpit bagi mengelakkan kurang daya kawalan dan juga imbangan. Ia akan membahayakan postur badan dan mencederakan lower back. Mata dan kedudukan kepala. Memandang ke arah yang dituju, mengelakkan haluan kayak yang. Memasang penutup kokpit, sprave cover kokpit terletak pada bahagian tengah-tengah kayak, iaitu pada bahagian tempat duduk pendayung. Bahagian saiz bahagian hadapan agak kecil sedikit berbanding bahagian belakang. Okey, teknik keluar daripada kayak. Undurkan kayak sehingga menghampiri tebing, jeti atau pantai. Pastikan bahagian stern menghadap ke darat. Pegang kokpit dengan kedua-dua tangan, keluarkan sebelah kaki sehingga memecahkan rasa pasir. Angkat punggung dan hulurkan sebelah lagi kaki anda keluar. Berdiri tegak dan pastikan kestabilan kayak. Semasa keluar di jeti, gunakan pendayung untuk mengimbangi kayak. Latihan terbalik merupakan teknik untuk keluar dari kayak. Duduk dalam kayak dengan teknik yang betul. Terbalikkan kayak, tepuk bahagian hull sebanyak 3 kali, lucukkan spray cover dari combing. Bengkokkan badan ke hadapan, luruskan kedua kaki, pegang kokpit dengan kedua belah tangan, tolak bahagian punggung dan kaki untuk keluar. Teknik keluarkan air dari kayak. Perpasangan, biarkan kayak terbalik, pegang bow dan stern bersama-sama. Jangan terus angkat kayak jika terlalu banyak air. Sindangkan kayak ke kiri dan angkat perlahan-lahan. Air akan keluar sedikit demi sedikit dan ia akan meringankan beban. Terbalikkan semula kayak dan lakukan pergerakan jongkit. Lakukan secara berulang kali sehingga semua air keluar. Menggunakan tebing. Letakkan hujung bow kayak di atas tebing. Terbalikkan kayak, angkat bahagian stern yang dipegang. Lakukan jongkit. Letakkan kayak dalam posisi normal di permukaan air. Tekan bahagian stern sehingga semua air berkumpul di bahagiannya. Terbalikkan kayak dengan cepat dan angkat menggunakan pinggang sesuai bagi air yang sedikit di dalam kayak slow. Buat pergerakan yang sama
seperti mengangkat kayak suruh ke bahu, letakkan bahagian tengah kokpit di belakang badan anda. Sentiasa bengkokkan lutut bagi mengelakkan kecederaan. Lakukan teknik jongkan-jongkit sehingga semua air keluar. Sideways berpasangan. Bagi membuang air yang terlalu banyak dari dalam kayak secara berpasangan, sedangkan kayak anda ke sisi. Biarkan air keluar dari kayak, terbalikkan kayak, buat pergerakan jongkan-jongkit bagi mengeluarkan semua air. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya harap ianya dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Seterusnya kita pergi kepada teknik menyelamat air di kayak, iaitu ketika berkayak. Macam yang dapat dilihat, terdapat 4 teknik, iaitu yang pertama cara menyelamat diri sendiri, dan yang kedua ialah cara X rescue ataupun diberi nama X rescue. Cara yang ketiga ialah cara yang diberi nama iaitu H rescue, dan cara yang keempat ialah diberi nama H1 rescue. Kesemua teknik ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan diri ataupun sekumpulan pengkayak daripada terkeluar daripada kayak ataupun tenggelam, ataupun kayak telah memasuki air yang penuh. Fungsi utama teknik ini ialah menyelamat untuk mengeluarkan semua air yang termasuk dalam kayak ataupun membantu mangsa ke dalam kayak semula, untuk memasukkan mangsa ke dalam kayak semula tanpa dipenuhi air. Okey. Seterusnya, saya nak tampilkan beberapa sukan ataupun disiplin yang terdapat di dalam kayak. Seperti kita perlu tahu bahawa kayak ini dikenali juga ataupun diiktiraf oleh sukan Olimpik dengan sukan-sukan yang menggunakan kayak ataupun kanu. Antara contohnya ialah yang pertama, kanu sprint, iaitu dilakukan di air yang tenang. Ianya dipertandingkan di Olimpik. Matlamatnya adalah bertujuan untuk sampai dalam jarak yang tertentu di antara 200 meter hingga 300 meter dalam jangka masa yang paling pantas. Kiranya macam berlumba lah untuk kanu sprint ni. Siapa cepat, dia menang. Dan kanu yang kedua ialah, sukan yang kedua ialah kanu slalom. Dilakukan di air yang jeram. Ianya dipertandingkan di sukan Olimpik juga. Nampak ianya diiktiraf di sukan-sukan yang besar ataupun sukan Olimpik. Matlamatnya adalah untuk meredah jeram berhalangan tempat tanpa sebarang sentuhan dalam masa yang pantas. Seterusnya yang ketiga ialah kanu polo. Sukan ini sangat famous di kalangan pengkayak-pengkayak di dunia ini. Ianya dilakukan di air tenang. Ianya mirip seperti polo air. Matlamatnya ialah bertujuan untuk menjaringkan gol terbanyak bagi menewaskan pihak lawan. Dan yang terakhir ialah wild water, dilakukan di air yang jeram. Pertandingan pecut di arus deras ini matlamatnya untuk bertanding meredah jeram dalam jangka masa yang terbatas. Jadi disiplin atau sukan-sukan yang dilakukan ataupun diiktiraf di dalam sukan Olimpik ini sangat famous di kalangan pengkayak-pengkayak di dunia ini. Jadi itu saja daripada saya. So saya akan sambung dengan tajuk pengenalan orientering. Okey, seperti yang kita tahu, sukan orientering ni adalah sukan geograsi yang mana dia menggunakan meter yang baik serta memerlukan imbangan di antara koordinasi fizikal. Dia macam pandukan peta ataupun kompas. Sukan yang digabungkan di antara sukan multidisa, pandu arah dan menjadi harta karun menggunakan panduan Agina. Okey, orientering ni kita suka outdoor, so kita kena tengok atas cuaca lah. Kalau cuaca tu elok, baru boleh kita jalankan lah sukan ni. Okey, sejarah perkembangan orientering global. Sekitar tahun 1880, sejarah orientering bermula. Sukan ini digunakan sebagai program latihan ketenteraan ketika Akademi Tentera Kalmar, Sweden. Pada 28 Mei 1893 dalam perlombaan Stockholm Organisasi Tahunan Sukan Orientering pertama kali dipertandingkan. Pada 31 Oktober 1897, orientering dipertandingkan untuk masyarakat umum. Pada tahun 1930-an, orientering menjadi semakin popular dengan penemuan patentan kompas-kompas yang lebih sesuai untuk orientering. Okey, sejarah perkembangan orientering moden ni berkembang menjadi pelbagai format. Maksudnya berbagai bentuk. Boleh dimainkan secara berlainan lah. Macam-macam jenis boleh main. Empat cabang yang terkenal dalam sukan ini adalah kaki orientering, trail orientering, mountain orientering dan sky orientering. Okey, perkembangan orientering di Malaysia
pada 1983 dia diperkenalkan di Malaysia dengan tertubuhnya Persatuan Oratory Pulau Pinang. Pada tahun 1989 WOA ditubuhkan dan 1988 pula berjulukan ini telah berjaya mengadakan Kejuaraan Oratory Terbuka Malaysia. Manakala 1994 sebuah badan induk peringkat kebangsaan iaitu Persatuan Oratory Malaysia MOA ditubuhkan dan mempunyai 7 cawangan negeri iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Johor. Okey, jenis-jenis oratory ni macam yang kita tengok, oratory Berantah Desa, Bermarkas, Jalan Raya, Bukit, Malam, berganti-ganti dengan non-work event. Okey, kebaikan sukan oratory ni sukan untuk semua. Okey, sukan untuk semua ni maksud dia semua peringkat umur boleh main. Tidak kira peringkat umur lah yang sesuai. Okey, meningkatkan kecergasan fizikal. Okey, boleh menyihatkan tubuh badan sebab kita main sukan ni berpeluh. Boleh sihatkan tubuh badan lah. Meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan, menjadi cabaran dan keseronokan. Sukan ni boleh jadikan sebagai cabaran untuk kita yang mana sukakan cabaran boleh main sukan oratory ni. Dan keseronokan, of course lah sebab ni permainan, so kita boleh excited nak main, nak try sukan tu. Membina keyakinan diri dan sikap positif, persekitaran yang sihat, meningkatkan kemahiran membaca peta dan kompas sebab ialah dalam sukan macam saya cakap tadi sukan oratory ni digunakan peta dan kompas. So sikit sebanyak kita akan mahirlah menggunakan peta dan kompas. Dan akhir sekali memupuk sifat keberanian dan keterangan. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada ahli saya yang seterusnya. Terminologi dan alatan orientering. Ada 7. Yang pertama, titik kawalan. Nombor 2, penanda kawalan. Nombor 3, kad kawalan. 4, peta utama. 5, keterangan kawalan. 6, landasan. 7, kompas. Peta. Jenis-jenis peta: peta topo, peta panduan jalan raya, peta khusus, atlas, peta imej satelit, peta oratory. Warna-warna dalam peta: hitam, ciri-ciri buatan manusia dan batu; perang, jalan raya; kuning, keadaan tumbuhan seperti lapangan dan terbuka; putih, keadaan tumbuhan seperti berpokok atau boleh berlari; hijau, keadaan tumbuhan seperti berjalan atau redah; biru, kawasan berair; bentuk muka bumi; susuh bukit, sejalur tanah yang menganjur keluar; ceruk, berlawanan dengan susuh bukit; permatangan, tanah tinggi yang memanjang; plana, suatu lekukan yang terletak di antara dua bukit; knoll, tanah yang lebih besar dari busut tetapi kecil dari anak bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya akan sambung seterusnya dalam kompas 12.1 jenis kompas. Okey, yang pertama sekali kita ada kompas tentera, yang kedua kita ada kompas orientering, yang ketiga kita ada kompas marine, seterusnya keempat kita ada kompas kiblat dan kelima kita ada kompas digital. Okey, kompas orientering ni dia terdapat dalam pelbagai bentuk dan juga jenama, antaranya berseplet kompas, tam kompas dan juga klip kompas. Okey, ianya direka cipta agar lebih mudah dan juga praktikal. Okey, dua jenama yang popular adalah Suunto iaitu buatan Finland dan juga Silva, dia buatan Sweden. Seterusnya kita tengok kepada kegunaan kompas orientering. Okey, kegunaan kompas orientering ni pertama sekali kita boleh mengukur jarak, yang kedua untuk menentukan kedudukan dan yang ketiga adalah untuk mencari arah. Seterusnya kita tengok anatomi kompas orientering. Okey, kalau kita tengok dekat sini ini adalah gambar rajah kompas Silva. Kita tengoklah ni. Okey, so kita boleh tengok apa yang ada dekat kompas Silva ni. Pertama sekali ada skala dalam milimeter dan juga inci. Yang kedua kita ada kepingan tapak telus cahaya, ketiga utara radial, keempat jarum magnetik utara, kelima bekas kompas yang mengandungi cecair dengan dial berpengukur dan garisan pengarah, keenam anak panah arah perjalanan, ketujuh kanta pembesar, ke-8 petunjuk indeks iaitu untuk menetap dan juga membaca bearing, 9 anak panah, 10 dial dan juga 11 lubang untuk mengikat tali. Yang kalau kita perasan kat bawah tu, kat situ ada tali kan. Okey, situ adalah lubang untuk mengikat tali.
Seterusnya kita pergi kepada teknik-teknik asas orienteering. Okey, pertama sekali kita ada teknik melaras peta. Okey, langkah pertama yang harus diketahui okey adalah untuk melaras utara peta. Okey, melaras peta ke arah utara ni adalah bertujuan untuk kita betulkan kedudukan peta berkenaan supaya ianya bersamaan dengan kedudukan pada muka bumi sekeliling. Cara ini akan lebih mudah untuk menentukan arah pergerakan. Okey, maksud dekat sini adalah dengan keadaan bumi sekeliling ni, kita tengok pada kiri kanan ciri bumi apa semua, kita nak sama. Peta tu sama keadaan sekeliling kita. Kita tak nak lain. Tu maksud dia. Terdapat dua cara untuk melaras utara peta, iaitu pertama sekali berpandukan kedudukan ciri-ciri muka bumi sekeliling dan juga yang kedua menggunakan kompas. Seterusnya kita tengok pada teknik susur tangan. Teknik susur tangan ni adalah teknik yang asas, teknik yang mudah dalam pemilihan laluan dengan menggunakan ciri-ciri garisan yang mudah dikenali seperti jalan, lorong kaki, sungai, pagar dan juga sebagainya. Kaedah ciri-ciri garisan ini dipanggil susur tangan, iaitu handrails. Kedua, sebelum bergerak, peserta boleh cuba lihat apakah ciri yang boleh digunakan untuk susur tangan yang akan membawa mereka sampai mungkin ke tempat yang ingin dituju ataupun setidaknya ciri tersebut menghala selari ke arah pergerakan peserta walaupun hanya separuh perjalanan sahaja. Hanya dalam beberapa keadaan je lah peserta akan menemui satu ciri garisan yang akan membawanya benar-benar hampir ke titik kawalan yang ingin dituju. Oleh demikian, terdapat dalam beberapa keadaan yang lain, peserta perlu memilih dan merancang menggunakan beberapa ciri garisan dalam sesuatu peringkat larian. Okey, maksudnya dekat sini, apa tu teknik susur tangan? Teknik susur tangan ni adalah teknik yang kita nak pilih. Kita pilih laluan dengan menggunakan ciri-ciri garisan yang mudah dikenali. Maksudnya kita tengok ada lorong, kita tengok ada sungai ataupun ada pagar. Itu adalah teknik susur tangan. And then dalam teknik susur tangan juga, kita kena tengok betul-betul. Peserta kena tengok betul-betul. Ciri itu akan membawa mereka sampai mungkin ke tempat yang nak dituju. Yang nak dituju walaupun hanya separuh jalan saja ke, kita kena tengok betul-betul. Seterusnya teknik titik sasaran. Teknik titik sasaran merupakan sesuatu ciri yang jelas yang terletak pada ciri garisan ataupun yang berhampiran dengannya sebelum peserta tiba di kawalan yang ingin dituju. Antara ciri yang boleh digunakan sebagai titik sasaran ialah simpang ataupun seliku jalan atau sungai, hujung ataupun juru pagar dan juga sebagainya. Kedua, peserta perlu memilih titik sasaran yang paling hampir dengan destinasi, perlahankan pergerakan apabila hampir ke titik sasaran dan pastikan arah yang perlu diikut dan jarak untuk menghampiri kawalan. Teknik ini biasanya digunakan bersama dengan teknik susur tangan. Okey, kalau perasan, teknik titik sasaran ni dia lebih kurang sama dengan teknik susur tangan. Sebabnya dia ada ciri yang jelas. Maksudnya teknik titik sasaran ni kita kena tengok ciri yang jelas juga pada garisan ataupun yang berhampiran. Contohnya kalau kita jumpa sungai, kita jumpa simpang, kita jumpa selekoh apa semua, itu kita kena tengok betul-betul ciri yang berhampiran yang boleh bawa kita ke tempat yang nak ditujui. Maksudnya ke tempat checkpoint lah. Maksudnya macam tu. Okey, and kita kena pilih titik sasaran tu yang paling hampir nak ke destinasi kita. Contohnya kalau macam checkpoint kita tu, kita tengok dekat situ sungai yang boleh bawa kita, yang memang boleh bawa hampir dengan titik checkpoint. So kita tengok, kita tengok tanda mana. Macam tu. Teknik ni biasanya kita guna dengan teknik susur tangan lah. Seterusnya gambar rajah kita tengok. Yang pertama ni susur tangan, teknik susur tangan, dan yang sebelah dia pula adalah teknik sasaran. Okey, seterusnya relokasi. Okey, apa itu relokasi? Okey, relokasi ni adalah teknik ataupun cara yang digunakan apabila peserta ni rasa tak pasti akan kedudukan sebenar dia orang ataupun dia orang dah tersesat. Nak buat apa macam tak pastilah betul ke ataupun tengok-tengok dah tersesat, dah tersimpang daripada titik yang sepatutnya kita nak pergi. Okey, pertama sekali jangan panik. Kalau kita rasa dah tersesat, jangan panik dan berehatlah terlebih dahulu. Yang kedua, kita jangan bergerak lagi ataupun merayau-rayau tak tentu arah. Jangan kita bila dah tersesat kita nak pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Jangan. Kita just berhenti bergerak and berehat sekejap. Ketiga, laraskan peta ke arah utara dan cuba bandingkan ciri muka bumi yang boleh dilihat. Okey, kita tengok peta kita and kita tengok
muka bumi, maksudnya ciri muka bumi yang ada depan kita pada waktu itu. Kita laraskan balik ke arah utara peta. Yang keempat, jika masih tidak dapat menentukan kedudukan, cuba ingat ciri yang terakhir yang telah dilalui dan semak dalam peta. Okey, kalau kita tak dapat nak tentukan kedudukan kita dekat mana, macam kita tengok peta dengan ciri muka bumi, nak kata sungai tak ada, nak kata simpang pun tak ada, nak kata lorong pun tak ada, macam kita tak tahu dekat mana. So, kita ingat balik ciri yang terakhir yang kita lalui. Contohlah, ciri terakhir aku lalu tadi dekat dengan sungai. Tu ciri yang terakhir. So, kita semak dalam peta mana sungai yang kita lalu tadi. Yang kelima, setelah 2 minit berehat dan peserta masih sesat, cuba bergerak ke arah ciri garisan yang jelas. Okey, kalau dah berehat and kita pun masih tersesat lagi, kita tengok ke arah ciri garisan yang jelas. Maksudnya kita tengok peta and kita tengok pula hadapan kita ciri muka bumi apa yang jelas dekat situ. Okey. Lepas tu, yang keenam, jika masih ragu-ragu dan risau, dapatkan bantuan sesiapa yang terjumpa ataupun cuba cari semula jalan balik ke titik permulaan. Okey, andai kata kita masih ragu-ragu kan, kita masih ragu-ragu dan juga risau, kita dapatkan bantuan lah siapa yang kita terjumpa pada tengah jalan, ataupun kita cari balik jalan ke titik kawalan. Macam mana nak cari titik kawalan? Kita tengok pada peta lah. Kita tengok mana yang kita lalu. Itu sahaja. Sekian. Ini sedikit rujukan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.